Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6, bertemu lagi kita bersama dengan Ustaz di mata pelajaran Pendidikan Islam dalam bidang sirah, tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Tajuk ini anda boleh buka dalam buku teks muka surat 149 sebagai rujukan. InsyaAllah mari kita teruskan kepada tajuk ini. Jika anda lihat semua di skrin anda, ini merupakan peta dunia. Ya, peta dunia. Ada kedudukan Mekah dan juga kedudukan Madinah di sini. Ya. Dan di sini Malaysia, ini merupakan negara Islam. Ya, berwarna hijau ini merupakan negara Islam. Dan juga di kawasan yang berwarna pink atau merah jambu, ada 10 hingga 19% penduduknya beragama Islam. Ini saya rasa ini di kawasan Rusia. Dan yang lainnya, ya, yang berwarna kuning ini, ada juga penduduk yang beragama Islam lebih kurang 9% paling maksimum. Ya, jadi seluruh dunia agama Islam itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Yang pada asalnya itu agama Islam bermula di mana? Di Mekah, kan? Kemudian di Madinah, terus sampai pula ke Malaysia, dan akhirnya ia merebak ke seluruh dunia. Bagaimanakah agama Islam itu boleh tersebar hingga ke seluruh dunia ini? Ya, ada usaha yang telah dilakukan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam mengembangkan agama Islam ini ke seluruh dunia. Okey, mari kita lihat strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Apa strategi Rasulullah berdakwah sehingga kan agama Islam itu boleh tersebar sehingga ke seluruh dunia? Mari tengok. Pertama, strategi pertama mengukuhkan negara Islam. Bagaimana Rasulullah mengukuhkan agama Islam? Dalam membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, ya, iaitulah mengikut ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagaimana kita hidup mengikut panduan syariat Islam yang sebenar. Pertama ialah menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta kerunan. Kabilah ini artinya macam kaum lah, ataupun kabilah ini macam satu kelompok, macam satu kampung begitu. Serta keturunan. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Okey, ilmu itu amat penting. Apatah lagi ilmu agama, ilmu akhirat yang akan menjadi panduan kita dalam kehidupan ini. Dan ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah ataupun tidak menduakan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Semua ini adalah usaha Nabi untuk menjauhkan masyarakat Arab pada ketika itu supaya tinggalkan segala amalan-amalan mereka yang tidak baik dan mereka beramal ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Okey, kemudian memperkasakan ekonomi umat Islam. Apa dia? Mengutuskan pemungut zakat dan jizyah. Jizyah ini seperti cukai lah
kepada kabilah-kabilah dan negeri yang dikuasai Islam. Ya, pada ketika itu setelah pembukaan kota Mekah, ada beberapa negeri yang telah dikuasai oleh orang Islam. Maka pada ketika itu mereka telah dikuatkuasakan untuk dipungut zakat dan juga cukai. Cukai ini khusus kepada orang yang bukan Islam, tapi dia dikembalikan juga kepada rakyat untuk sebenarnya kemaslahatan kepada mereka juga. Kemudian apa dia strategi kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap muslim. Jadi setiap orang Islam itu berperanan untuk menyampaikan kebenaran Islam, sama ada lelaki atau perempuan, dan saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Maka semua orang bertanggungjawab untuk berdakwah, sehinggakan semua dapat mengenali apa itu agama Islam yang sebenar. Dan yang ketiga, apakah strategi yang ketiga? Iaitu menjalinkan hubungan luar, iaitu di luar daripada Mekah, di luar daripada Madinah. Rasulullah menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyuruh mereka agar memeluk Islam. Ya, ada Rasulullah yang pada ketika itu Rasulullah ada memberi surat kepada Raja Rom, Raja Mesir, Raja Habsyah. Rasulullah memberi surat kepada mereka, dan juga Rasulullah menyatakan berkenaan dengan agama Islam, ketauhidan, tidak mensyirikkan Allah, dan juga Rasulullah sebagai utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam. Kemudian para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Okey, ada sudah satu negara yang dikuasai oleh Islam, maka negara itu Rasulullah hantar kepada mereka gubernur. Gubernur ini terdiri daripada sahabat Nabi juga, ya, yang faham, yang mereka ini mengetahui tentang ajaran Islam. Maka tugas mereka di sana itu dia menjalankan dakwah, bukan sebagai pemimpin sahaja, tetapi mereka juga berdakwah dan juga menyampaikan ajaran Islam. Seterusnya, dalam strategi yang ketiga ini, Rasulullah menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Delegasi ini contohnya seperti perwakilan lah, ya, perwakilan daripada kabilah Arab. Baginda Nabi Muhammad SAW menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Ada daripada perwakilan Arab datang bertemu dengan Rasulullah SAW, ingin mendalami agama Islam dan berhasrat untuk memeluk Islam. Rasulullah menerima mereka dengan baik kerana tujuan mereka itu amat mulia dan juga amat baik. Jadi ini 3 strategi Rasulullah. Ya, Ustaz ulangi, apakah 3 strategi Rasulullah itu tadi? Ialah yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Dan yang ketiga, menjalinkan hubungan luar. Jadi jelas ya, inilah 3 strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian cabaran berdakwah dalam Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika itu berdakwah, ya, sehingga
di luar daripada lingkungan Mekah dan juga Madinah, mereka menghadapi beberapa cabaran. Ya. Yang pertama cabarannya ialah penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Ya. Musuh Islam ini dia berada di mana-mana dan mereka amat iri hati, tidak puas hati tentang agama Islam yang pada ketika itu berkembang semakin meluas. Maka penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Ingat lagi peristiwa Rasulullah dan juga kaum muslimin membuka kota Mekah, itu merupakan suatu kejayaan yang amat besar dalam sejarah Islam. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Jadi mereka tidak mahu kedudukan mereka ini nanti akan jatuh, maka mereka mau menyekat pengaruh Islam itu supaya tidak sampai kepada mereka. Jadi mereka mau berperang. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti namanya perang Hunain dan perang Tabuk. Apa namanya? Ada namanya perang Hunain dan juga perang Tabuk. Dan kedua-dua perang ini melibatkan tentera yang amat besar dan juga melibatkan jumlah harta yang sangat banyak sebagai persediaan. Okey, kita lihat pula yang pertama ini berkenaan dengan perang Hunain. Perang Hunain ini ia berlaku di Hunain, nama tempat, pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Huwazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Jadi bilangan kaum muslimin yang Rasulullah sediakan seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda mereka bersama-sama dengan mereka. Peperangan berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, maka ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Daripada Malik bin Auf ini adalah panglima perang, ataupun dia ialah yang mengetuai peperangan daripada sebelah musuh. Tetapi apabila mereka kalah dan Rasulullah tidak pula menjatuhkan hukuman kepada mereka, tetapi Rasulullah maafkan kepada mereka dan mereka pun akhirnya ramai yang memeluk agama Islam. Kemudian kedua tadi perang apa? Perang Tabuk. Berlaku di Tabuk. Tabuk ini juga adalah satu nama tempat pada tahun ke-9 Hijrah. Setahun selepas berlakunya peperangan Hunain, berlaku lagi satu perang namanya perang Tabuk. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Jadi disediakan bilangan kaum muslimin seramai 30 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Apabila melibatkan jumlah tentera yang besar seperti begini, maka perbelanjaannya juga amat besar. Dan maklumkan pada ketika ini ramai para sahabat yang berinfak harta mereka supaya dapat membantu kaum muslimin berperang dengan kelengkapan dan juga persediaan yang cukup. Jadi peperangan ini berakhir dengan kemenangan kepada pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran, setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Ini yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata.
daripada musuh Islam. Yang kedua pula, menghadapi golongan munafik. Siapa itu golongan munafik? Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Jadi golongan munafik ini dia berpura-pura saja, pura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin, tetapi di hati mereka itu tidak beriman. Ini dinamakan sebagai munafik. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Dibawa bersama-sama untuk mempertahankan agama ataupun mempertahankan negara daripada diserang oleh musuh. Mau berperanglah, dibawa, tapi dia tidak mau. Ini salah satu ciri orang munafik, dia tidak mau sama-sama berperang. Okay. Kemudian menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Golongan munafik ini dalam diam-diam mereka menjalinkan hubungan dengan Raja Rom, orang kafir juga, untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Dan mereka juga ini menakut-nakutkan orang Islam yang mahu bersama-sama berperang. Kemudian golongan munafik ini membina masjid juga. Dorang pun ada masjid. Apa nama masjidnya? Ini Masjid Dirar. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan Masjid Dirar yang dibina oleh orang munafik ini dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Golongan munafik ini sangat jahat. Mereka ini walaupun di luarnya tampak Islam, tetapi hati mereka itu tidak beriman, dan mereka juga merupakan musuh dalam selimut, ingin melemahkan dan juga ingin menjatuhkan kerajaan Islam. Inilah golongan munafik, dan mereka ini adalah merupakan golongan yang sangat jahat, dan Allah akan janjikan kepada mereka ini di neraka yang amat dahsyat sekali siksaannya. Jadi semuanya telah jelas berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dalam berdakwah ini. Yang pertama tadi dalam menghadapi penentangan bersenjata, dan kedua ini menghadapi golongan munafik. Okey. Baiklah. Sebagai aktiviti bertulis, hanya sedikit sahaja yang Ustaz telah sediakan. Yang pertama ialah nyatakan 3 strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tajuknya itu sahaja berkenaan dengan strategi. Strategi pertama, strategi kedua, strategi ketiga. Itu sahaja yang ringkas. Yang kedua ialah apakah 2 perang yang berlaku ketika Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam? Apakah nama 2 peperangan yang berlaku ketika Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam? Okey, ini yang ketiga, apakah itu munafik? Tadi Ustaz sudah jelaskan berkenaan apakah pengertian munafik itu tadi. Boleh rujuk semula jawapannya ini dalam video Ustaz ini, video PDPR ini, dan juga di dalam buku teks kamu. Ustaz harap kamu dapat selesaikan tugasan ini dan menghantarnya kepada Ustaz. Ustaz rasa itu sahaja pada PDPR kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.